Selamat sejahtera Prof dan rakan-rakan sekalian. Saya Ling. Tajuk kertas konsep saya ialah perancangan e-pembelajaran bagi pelajar institusi pengajian tinggi. Abstrak. E-pembelajaran merupakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk memudahkan cara pembelajaran dan pengajaran. Dan tujuan kertas konsep ini membincangkan tentang perancangan e-pembelajaran dalam pembelajaran pengajian tinggi serta meningkatkan pengajaran dengan menggunakan teknologi dan pedagogik yang inovatif. Dan daripada dapatan kajian daripada dua artikel yang dipilih, menegaskan bahawa tentang cabaran yang dihadapi dalam pembelajaran secara terbuka dan jarak jauh, dan satu lagi adalah tentang SWOT analisis bagi perancangan strategi sistem informasi kepada institusi pendidikan tinggi berdasarkan komputer. SWOT ini memang digunakan SWOT digunakan dalam artikel ini. Dan pengenalan. Menurut KOI dan N 2009, Kementerian Pendidikan mempunyai perancangan strategi untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam e-pembelajaran. Dan di Malaysia juga, Universiti Terbuka Malaysia iaitu OUM adalah antara universiti yang telah lama memanfaatkan pendekatan blended learning sebagai mod pengajaran utama. Blended learning maksudnya gabung pembelajaran atas talian dengan pembelajaran secara bersemuka, iaitu pembelajaran secara tradisional. Dan seterusnya, teknologi e-pembelajaran yang terkini telah berupaya menjadikan IPT lebih berdaya saing dan kompetitif di peringkat global. Seterusnya, tentang teori pembelajaran connectivism. Teori ini diperkenalkan oleh George Siemens pada 2005 dan teori konektivisme ini merupakan teori pembelajaran yang digunakan untuk era digital terkini. Dan teori ini menekankan pembelajaran yang berkonsepkan hubungan dan interaksi pengguna dalam talian rangkaian sosial menggunakan web, teknologi web. Boleh lihat rajah ini. Dalam satu rangkaian belajar, mereka saling berinteraksi, belajar dengan pelajar, belajar dengan bahan, bahan dengan guru, guru dengan pelajar. Namun, terdapat banyak maklumat yang berada dalam rangkaian dan maklumat ini. Jadi, seseorang mestilah pandai menentukan apakah maklumat yang sesuai dan individu perlu menapis maklumat yang sesuai dan yang sesuai untuk mereka. Dan seterusnya, bagi kekuatan teori pembelajaran konektivisme, yang pertama, memudahkan pelajar untuk mengembangkan pengetahuan. Dan kedua, pembelajaran boleh berlaku di mana-mana. Ketiga, pembelajaran lebih menyeronokkan dan boleh mencabar pemikiran hebat dalam diri pelajar. Ini merupakan kajian literatur bagi tentang perancangan e-pembelajaran. Antaranya ialah tentang definisi-definisi. Seterusnya, bagi dapatan kajian, ini adalah tajuk bagi kedua-dua artikel yang saya pilih. Dan seterusnya, dapatan kajian bagi artikel 1 ialah kajian ini telah menjalankan temu puan dengan pelajar yang belajar di institusi tinggi. Yang pertama, alasan pelajar memilih pembelajaran secara jarak jauh. Kenapa mereka memilih pembelajaran secara jarak jauh? Kerana ini merupakan hanya peluang untuk mereka melanjutkan pembelajaran semasa nak bekerja di sekolah, dan mereka ingin mengimbangkan pekerjaan dan pembelajaran, meningkatkan kemahiran dan mengaplikasikan kemahiran dalam pekerjaan. Yang kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh pelajar semasa menjalankan e-pembelajaran ini? Yang pertama, masalah ICT. Kedua, pensyarah yang bermasalah, contohnya komunikasi antara pensyarah dengan pelajar. Ketiga, masalah mendapat bahan atau modul pembelajaran daripada institusi. Dan seterusnya, perolehan sumber. Beberapa pelajar institusi tinggi berpendapat bahawa
perlulah meningkatkan sumber seperti mengubah lebih banyak pensyarah. Dan seterusnya, bagi pembincangan, bagi alasan pelajar memilih e-pembelajaran, pelajar diberi masa yang fleksibel. Mereka rasa jika mereka ikuti pembelajaran secara jarak jauh, mereka mempunyai masa yang fleksibel untuk belajar. Dan kedua, apakah cabaran yang dihadapi? Contohnya, maka yang dimaknai pada sistem atas talian sentiasa salah dan mengakibatkan pelajar tidak lulus dan mereka kena retake subjek yang tidak lulus itu. Dan juga kemudahan teknologi termasuk capaian internet yang buruk. Dan bagi aspek perolehan sumber, komunikasi pensyarah antara pelajar tidak berkesan dan pensyarah tidak bagi respon apabila pelajar bertanya soalan. Okay. Bagi artikel yang kedua, dapatan kajian adalah tentang analisis SWOT. Dan kekuatannya ialah kemudahan komputer dan teknologi informasi disediakan. Sifat kepemimpinan yang kuat untuk perkembangan institusi pendidikan tinggi dan kelemahannya ialah bilangan graduan pendidikan tinggi yang kurang dan kemudahan teknologi informasi tidak digunakan secara maksimum. Dan bagi peluang, terdapat potensi untuk mengintegrasikan data dan maklumat dan juga berpeluang untuk meningkatkan kesedaran masyarakat untuk memberi pendidikan kepada anak mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka kepada institusi berdasarkan komputer. Namun ancaman dalam Information System Planning Strategy ini termasuk persaingan antara institusi pendidikan dalam teknologi maklumat. Maksudnya ada banyak institusi kan. Setiap institusi akan bersaing untuk untuk meningkatkan pendidikan mereka dalam teknologi maklumat. Dan kedua, pengembangan teknologi maklumat yang pantas. Institusi mestilah memastikan mereka tidak ketinggalan zaman. Dan seterusnya, pembincangan dapatan artikel yang kedua ini. Matlamat dan inisiatif dijelaskan melalui analisis SWOT bagi mengukur prestasi sistem maklumat teknologi STINCOM. Seterusnya, pengembangan sistem IT dan kemudahan boleh menghasilkan kualiti IT yang baik serta meningkatkan kemahiran pekerja. Ketiga, STINCOM ini mempunyai rangkaian dalaman sendiri dan membolehkan pelajar mengakses internet. Sekarang, apakah isu-isu yang berkaitan dengan perancangan e-pembelajaran di Malaysia? Pertama, adaptasi teknologi yang lemah. Mungkin pelajar kurang bersedia untuk menghadapi norma baharu seperti pembelajaran dalam talian dan ini disebabkan oleh reka bentuk pengajaran sudah berubah. Dan adaptasi terhadap perubahan teknologi memerlukan tempoh masa yang berbeza bagi setiap orang. Mungkin individu ada yang lambat, ada yang cepat menguasai kemahiran teknologi ini. Dan kedua, pembelajaran digital secara total tidak berlaku. Maksudnya di sini, pengurusan pensyarah dan pelajar bertanggungjawab untuk merangka pedagogi dalam talian secara komprehensif. Semua pensyarah pelajar perlulah memastikan pembelajaran digital dijalankan secara berkesan. Dan kedua, capai atau akses teknologi murid. Mungkin pelajar menghadapi masalah untuk mengakseskan internet. Dan ketiga, garis panduan. Sebenarnya mestilah ada satu garis panduan pembelajaran digital supaya pensyarah ataupun pelajar boleh mengikuti garis panduan. Dan seterusnya, pentafsiran alternatif yang kurang sesuai. Di sini, pensyarah perlu memastikan piawaian pembelajaran sentiasa mencapai standard yang ditetapkan. Sebab jika gunai pembelajaran, pensyarah ada tahu sendiri mereka mungkin akan membuat pentafsiran
dengan menggunakan format yang berbeza. Dan yang penting, pentafsiran bukan hanya tengok ke bilangan assignment yang dihantar lebih banyak bagus, tetapi ialah menekankan perbincangan secara aktif atas talian. Okey, sekarang saya nak tentang implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia. Okey, yang pertama dari aspek dasar, visi dapat dicapai iaitu mentransformasikan IPT ke arah berdaya saing global melalui pembelajaran. Kedua, latihan perlu disediakan bagi pensyarah seperti BenQ khusus talimat supaya pensyarah boleh mengendalikan pembelajaran dengan lebih berkesan. Ketiga, Pentampil boleh mengamalkan sistem ODL ini dan polisi pembelajaran IPT juga boleh diintegrasikan sebenarnya dalam PMP. Dan dari aspek guru, profesional guru boleh dikembangkan sebab guru juga belajar untuk menguasai kemahiran ICT ini. Dan guru boleh beradaptasi dengan strategi pengajaran yang berbagai, bukan sahaja chalk and talk, tetapi juga penggunaan ICT. Dan bagi pelajar, implikasi termasuk boleh menghasilkan pelajar yang terlepas digital. Mungkin dulu dia tak tahu bagaimana guna komputer. Melalui pembelajaran dia boleh menguasai kemahiran ICT ini. Dan belajar juga akan bersedia untuk menghadapi sesuatu perubahan yang baru. Sekarang tentang kesimpulan. Penggunaan media teknologi dalam pendidikan adalah apa yang perlu dilakukan bagi menambah baik kaedah dan pendekatan yang sedia ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan pembelajaran elektronik ini atau lebih khusus pembelajaran atas talian boleh menjadikan pelajar lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Dan akhir sekali, perancangan pembelajaran yang sistematik dijangka boleh melahirkan pelajar dan graduan yang lebih bertanggung jawab, bebas dan berdikari serta boleh bersaing di persatuan antarabangsa. Sekian, terima kasih.